Baiklah, pengajaran yang kita dapat ialah kalau sesebuah negara ni dia mempunyai integrasi antara satu sama lain dan dasar-dasar kerajaan, negara itu akan jadi maju dan seterusnya lebih aman dan damai. Faham semua? Faham. Baiklah, sebabkan kita dah habis topik ni, jadi saya akan bagi assignment berkaitan topik perpaduan. Okey, untuk Zul dengan Syarul, saya nak kamu buat assignment berkaitan peristiwa 13 Mei 1969. Boleh? Boleh. Okey. Boleh ambil langkah. Langkah. Terima kasih bersama kami di Buletin TV3. Saya Imam Maria binti Suhaili. Saya Siti Aisyah binti Hashim. Jangan ke mana-mana, buletin utama bermula sekarang. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semasa kempen pilihan raya 1969, calon-calon pilihan raya serta ahli-ahli politik dari kalangan parti pembangkang telah membangkitkan soal-soal bangsa Malaysia berkaitan dengan bahasa kebangsaan, kedudukan istimewa orang Melayu sebagai bumi putera dan hak kerakyatan orang bukan Melayu. Pada pilihan raya umum 1969, parti perikatan yang dianggotai oleh UMNO, MCA dan MIC gagal memperolehi majoriti 2/3 di Parlimen walaupun masih berjaya membentuk kerajaan persekutuan. Parti Gerakan Rakyat Malaysia Gerakan, Parti Tindakan Demokratik DAP dan Parti Progresif Rakyat PPP menang 25 buah kerusi dalam Dewan Rakyat manakala PAS memenangi 12 kerusi. Pihak pembangkang yang memperoleh pencapaian gemilang dalam pilihan raya telah meraihkan kemenangan mereka dengan berarak pada 11 Mei 1969. Perarakan tersebut sebenarnya tidak bermotif untuk menimbulkan isu perkauman. Namun, terdapat segelintir pengikut perarakan telah mengeluarkan slogan-slogan bersifat sensitif berkenaan isu perkauman semasa mengadakan perarakan di jalan-jalan raya sekitar Bandaraya Kuala Lumpur. Insiden tembak-menembak, bunuh-membunuh juga disaksikan oleh rakyat. Angka korban secara rasmi yang dilaporkan menunjukkan 196 orang mati, 439 lagi cedera dan 39 hilang. Nama saya wartawan TV3. Di sini kita dapat lihat keadaan kucar kacir pada 13 Mei 1969. Peristiwa 13 Mei ini memberi peringatan kalah jadi abu menang jadi arang, kerana konflik itu merugikan semua kaum, selain menjejaskan imej negara di pesada antarabangsa. Laporan itu tadi mengakhiri berita pada hari ini. Saya Noliana mengakhiri buletin utama. Assalamualaikum dan salam hormat. Kerusuhan kaum yang berlaku pada tahun 1969 adalah kemuncak masalah perpaduan di Malaysia. Tragedi yang berlaku pada 13 Mei 1969 ini merupakan satu titik hitam dalam sejarah negara Malaysia. Semasa kempen pilihan raya 1969, calon-calon pilihan raya serta ahli politik terutamanya daripada parti pembangkang telah membangkitkan isu sensitif berkaitan dengan bahasa kebangsaan. Sekaligus, Parti Perikatan telah mengalami kekalahan yang teruk dalam pilihan raya 1969. Sejurus itu, Parti Gerakan DAP dan PPP yang majoritinya bangsa Cina telah menang. Ini merupakan fakta terjadi peristiwa 13 Mei. Kaum Cina meraihkan kemenangan. Dr. Tan Chee Koon dari Parti Gerakan telah menang besar di kawasan Batu Selangor. Beliau minta kebenaran polis untuk berarak meraihkan kemenangan di Selangor. Perarakan hingga Jalan Campbell dan Jalan Hill dan menuju ke Kampung Baharu, sedangkan di Kampung Baharu mempunyai sebanyak 30,000 orang Melayu dan merupakan kubu UMNO. Mereka berasa terancam dengan kemenangan pihak pembangkang. Dikatakan, kaum Cina telah berarak dengan mengikat penyapu kepada kenderaan mereka sebagai lambang kemenangan. Ada pendapat yang mengatakan penyapu tersebut sebagai lambang mereka akan menyapu orang-orang Melayu ke laut. Ada orang Cina mencaci dan meludah dari atas lori ke orang Melayu di tepi-tepi jalan. Perarakan kematian Cina. Terdapat kematian seorang Cina yang diarak sepanjang jalan atas kebenaran polis. Namun, perarakan ini telah bertukar menjadi perarakan kemenangan pilihan raya dengan menghina dan mencaci orang Melayu. Rumah Menteri Besar Selangor. UMNO telah mengadakan perarakan balas pada pagi 13 Mei 1969. Orang Melayu berkumpul di Rumah Menteri Besar Selangor. Datuk Harun Haris selaku Menteri Besar cuba menenangkan keadaan. Tapi, mereka yang berkumpul telah membawa parang. Jam 3 petang, datang berita kejadian pembunuhan orang Melayu. Jam 4 petang, pemuda-pemuda Cina telah bertindak ganas. Usahan besar terjadi, perintah darurat dikeluarkan.
Regimen Ranger. Ketua Regimen Ranger dikatakan seorang Cina, pemuda Melayu yang mempertahankan kampung baru mengamuk merasakan diri mereka terkepung antara orang Cina. Disebabkan ini, mereka telah bertindak lebih ganas bagi mempertahankan kampung baru tersebut. Akhirnya, Regimen Ranger dikeluarkan dan digantikan dengan Askar Melayu. Pemuda-pemuda Melayu yang mempertahankan kampung baru dan yang lain-lain mengamuk kerana merasakan diri mereka dikepung antara orang Cina dengan askar Regimen Ranger. Oleh disebabkan itu, keadaan pun menjadi semakin genting. Beberapa bangunan rumah kedai di sekitar kampung baru Jalan Tuanku Abdul Rahman masih terus terbakar. Selepas kejadian itu, pentadbiran pun diambil alih oleh askar Melayu. Malangnya, terdapat beberapa askar Melayu telah masuk ke kedai-kedai emas Cina dan mengambil harta benda di sana. Ada yang berkata, mereka hanya memakai baju biasa saja dan bukan berpakaian tentera pun pada masa itu. Panggung Odeon. Pemuda-pemuda Cina yang ganas dan jahat dari kongsi-kongsi gelap telah bertindak mengepung panggung Odeon di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Mereka telah menyiarkan iklan di skrin pawagam menyuruh penonton dari kalangan bahasa Cina keluar dari panggung. Iklan tersebut dalam bahasa Cina. Pemuda Cina Samsen dari kongsi-kongsi gelap telah bertindak semakin ganas dan membakar panggung Odeon setelah semua bangsa Cina keluar dari panggung tersebut menyebabkan penonton Melayu di panggung tersebut ramai yang mati. Angka korban. Untuk angka korban rasmi, 196 orang mati, 439 orang cedera, 39 orang hilang dan 9,143 ditahan daripada tragedi itu. 211 buah kereta pun turut musnah. Tetapi ada juga spekulasi yang mengatakan 7 orang mati terbunuh. Di manakah tuanku berada ketika itu? Semasa 13 Mei 1969 itu berlaku, Tuanku Abdul Rahman baru sahaja pulang dari Alor meraihkan kemenangan beliau di sana. Pada petang itu, polis telah memaklumkan kepada Tuanku tentang kejadian tersebut. Jam 7 malam juga terisytiharkan darurat di beberapa tempat. Magaran, 16 Mei 1969. Seluruh negara diisytiharkan darurat dan Magaran pun dibentuk di bawah pentadbiran Tuanku Abdul Razak. Peristiwa ini juga menyebabkan Tuanku Abdul Razak dipersalahkan rata-ratanya oleh orang Melayu dan Malaysia. Disebabkan itu, Tunku letak jawatan pada tahun 1970. Akhirnya, keadaan pun menjadi reda dan terkawal. Beberapa keputusan telah diambil termasuklah penubuhan badan seperti Majlis Perundingan Negara, Dasar Ekonomi Baru dan Rukun Negara telah diwujudkan. Pilihan raya turut diadukan semula dan memberi kemenangan 2/3 semula kepada kerajaan yang memerintah. yang dibentuk. Wilayah persekutuan juga dibentuk bagi mengurangkan pengundi Cina dalam Dewan Undangan Negeri Selangor. Persempadanan pilihan raya telah menjadi lebih bijaksana dan seimbang. Sistem demokrasi pilihan raya juga dan agihan industri ekonomi telah mendapat tafsirannya semula. Okay, action. Sebagai rakyat Malaysia, bertanggungjawab dan patriotik adalah menjadi kewajipan kita untuk mempertahankan keamanan dan keharmonisan. Kesimpulannya, pengajaran yang kita dapat ialah kalau sebuah negara mempunyai integrasi yang kukuh antara satu sama lain dan dasar-dasar kerajaan negara itu akan berubah menjadi lebih maju, situasi ini akan menjadi lebih aman dan damai. Kita juga perlu bekerjasama supaya proses perpaduan di negara kita dapat dikekalkan. Kalaulah kita mengabaikannya, mungkin peristiwa yang tidak baik akan berlaku seperti peristiwa 13 Mei 1969 yang pernah berlaku di Tanah Melayu. Ia merupakan satu rusuhan kaum antara kaum Melayu dan kaum Cina. Oleh itu, untuk mengelakkan peristiwa seperti berikut, kita perlulah bersatu padu. Kalau tak, mungkin orang lain akan mengambil kesempatan. Sekian, terima kasih.